hari, macam kita akan tercari balik gambar-gambar, poster apa semua ni, dia akan bermanfaat lah untuk kemudian hari. So apa je dokumen atau apa je yang hampa guna kalau waktu program hampa tu, just upload je dalam file ni, file surat email lain-lain ni. Okay, yang tu saja untuk sistem file, sistem exco, file exco. Okay, Hazirah, next slide. Okay, kita akan pergi kepada yang kedua, iaitu pengurusan mesyuarat. Next slide. Okay. Okay, nombor rujukan. Okay, kat sini semua SU kena take note. Pengarah hampa ni exco apa? Kalau exco keusahawanan, so tengok dekat situ nombor rujukan yang akan hampa gunakan nanti. Kalau exco hampa tu exco alumni, so tengok dekat situ nombor rujukan untuk exco alumni. Okey, untuk nombor rujukan ni dia akan ada dua benda. Dia akan ada dua. Satu, nombor rujukan yang akan kita gunakan sewaktu mesyuarat. Sewaktu mesyuarat ni macam bila kita buat surat panggilan mesyuarat, kita akan letakkan nombor rujukan tu dekat surat, dekat email tu. Inilah nombor rujukannya. Dia ikut kepada exco masing-masing lah punya pengarah masing-masing. Depa exco apa. So gunakan kod tersebut, nombor rujukan tu. Itu kalau untuk mesyuarat. Kalau hampa tengok kalau mesyuarat, hujung dia akan ada M-1. M tu mewakili mesyuarat lah. Ingat, M-1 tu mesyuarat. Dan kod ni dia takkan berubah. Jadi jangan ada siapa-siapa pergi ubah M-2 ke M-3 ke, dia takkan berubah. Dia akan kekal M-1. Ya. Okey, itu untuk nombor rujukan mesyuarat. Yang kedua adalah nombor rujukan email. Nombor rujukan email ni kalaulah hampa macam nak buat nak email secara rasmi lah, macam nak email kepada penceramah untuk jemput dia sebagai penceramah program kan. So ini adalah hampa punya nombor rujukan untuk yang tu pula, urusan selain daripada mesyuarat. Okay, so apa yang membezakan dia? Kalau tadi mesyuarat M-1, kalau untuk email dekat penceramah ke siapa-siapa, dia punya nombor rujukan hujung dia akan jadi A-7. A tu stand for apa, saya terlupa. Tapi ingatlah kalau A-7 tu dia merujuk kepada nombor rujukan selain daripada mesyuarat punya. Okay, dalam kurungan dia akan ada tanda soal. Sebab apa? Sebab nombor dalam tu dia akan berubah-ubah. Dia macam setiap satu email, satu nombor dalam kurungan tu. So nanti kalau hampa nak buat email untuk penceramah ke atau penajaan ke yang menggunakan nombor rujukan A-7 ni, boleh semak dulu dekat Izzah untuk nombor apa yang nak digunakan dalam kurungan tu. Jadi masing-masing take note nombor rujukan yang akan digunakan nanti masing-masing, ikut. Kalau boleh macam hafal tu mesti susah kan nak hafal kan, tapi just mudah je. Macam kalau macam exco yang protokol yang logistik apa semua latihan tu, nampak dia macam singkatkan perkataan tu kan. So jangan tersilap lah kalau boleh. Kalau macam industri rohani apa semua tu, kita nampak dia macam straight terus tulis perkataan tu kan, tak ada potong-potong. Kalau macam exco lain tu, kita nampak ada yang dia short form kan, ada yang dia buang huruf vokal. So macam kalau boleh jangan tersilap lah dalam part ni. Benda kecil-kecil macam ni jangan tersilap. Dia sangat-sangat orang kata penting. Okay, yang ni tak apa, nanti akan tengok balik nanti nombor rujukan ni. Okay, next slide Azira. Okay, untuk pengurusan mesyuarat, kita sekarang nak duduk dekat pengurusan mesyuarat. Sebelum mesyuarat nak dibuat, kita akan buat dulu bukan surat panggilan mesyuarat, dia email, kalau surat tu bila kita face to face kita panggil surat, tapi kalau kita secara online kita akan panggil email. Okay, email panggilan mesyuarat first sekali sebelum kita nak buat meeting. Kita akan buat email panggilan mesyuarat. Yang kedua, kita akan buat memo dalaman. Dan yang ketiga adalah agenda mesyuarat.
Okey, yang ni boleh bincang dengan macam pengarah, timbalan pengarah dan bendahari MT program lah untuk nak buat mesyuarat bila, and then agenda tu apa yang kita nak bincangkan dalam mesyuarat tu kan. Kalau boleh fix sama-sama apa benda yang kita nak buat dalam mesyuarat tu. Okey, kemudian bila kita dah settle sebelum mesyuarat, dah buat dah tiga-tiga benda ni, kemudian semasa mesyuarat pula. Semasa mesyuarat ni kita kena semak kehadiran. Kalau kehadiran ni dia lebih kepada job timbalan lah, timbalan minta mereka yang tolong perhatikan siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Sebab timbalan ni selalunya dia berkait dengan disiplin. Jadi minta timbalan cek kehadiran. Apa yang SU kena buat waktu tu adalah menulis minit mesyuarat. Okey, macam minit mesyuarat ni kalau mesti hampa semua pun pernah dengar kan minit mesyuarat tu apa. Okey, minit mesyuarat ni macam intipati dalam mesyuarat yang kita buat tu, dan ada tindakan yang perlu diambil daripada mesyuarat tu. Jadi segala tindakan, segala makluman ataupun macam maklumat yang kita dapat daripada mesyuarat tu, kita akan catat dalam minit mesyuarat. Jadi tugas SU waktu tu macam take note lah apa yang pengarah sampaikan dalam mesyuarat tu. Pengarah akan mempengerusikan setiap mesyuarat. Okey, jadi SU dia akan bertugas dalam minit mesyuarat dan MT-MT lain akan bantulah dari segi pengurusan mesyuarat seterusnya. Okey, next slide Zara. Tak ingat ada apa. Okey, tak apa. Tolong share sebab Izzah nak share surat-surat, jenis surat. Sorry. Untuk Okey, macam Izzah cakap tadi, sebelum mesyuarat kita akan buat first adalah email jemputan mesyuarat. Okey, andai kata sekarang ni hampa dah ada MT program masing-masing kan, dah ada 4 orang, dah ada pengarah, dah ada timbalan pengarah, dah ada setiausaha dan juga bendahari. So katakanlah pengarah nak buat mesyuarat antara hampa berempat dalam masa mungkin dalam masa 2 minggu lagi ke kan nak buat mesyuarat. So tugas SU dekat sini, kita akan sediakan email untuk jemputan mesyuarat. Okey, jadi bila kita nak mesyuarat tu, katakan dalam 2 minggu lagi adalah mesyuarat antara kita dengan majlis tertinggi program. So dekat perkara ni kita tulis jemputan mesyuarat majlis tertinggi program internal training. Ini contohlah program internal training bilangan 1.0 2021. Okey, dekat tu ni letaklah email MT. Okey, anda kata mesyuarat tu adalah mesyuarat dengan MT saja, so letak email MT program sahaja, 4 orang tu. Dan CC dekat sini tolong letak email MT kelab lah, 4 orang MT kelab, presiden, timbalan presiden, SU dan bendahari untuk persatuan pendidik punya. Nanti Izzah akan share email kami. Okey, BCC ni biarkan dia kosong. Okey, kemudian perkara tadi Izzah cakap jemputan mesyuarat majlis tertinggi program internal training bilangan 1.0. Kemudian ada logo pendidik dekat sini. Logo pendidik yang ni sahaja. Kalau hampa sebelum ni pernah jumpa logo pendidik warna purple ke, logo pendidik yang tulisan pendidik ke, yang tu tak boleh digunakan sebab kita adalah bawah HEP. Jadi ini adalah logo di bawah HEP. Jadi kita hanya gunakan logo ni sebagai logo rasmi kita sahaja. Kemudian macam Izzah cakap tadi, kalau hampa ingat kita ada nombor rujukan. Nombor rujukan inilah kegunaan yang kita akan letakkan dekat sini. Rujukan kami. Contohnya protokol. Kita contohnya yang ni adalah meeting pengarahnya adalah exco protokol. So nombor rujukannya yang ni lah PRTK ni. M-1 ni mewakili nombor rujukan untuk mesyuarat. Okey, so yang ni nombor rujukannya kita letak dekat sini, dekat atas lepas logo ni. Okey,
Lepas tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera, saudara-saudari. Yang ni format ni just follow je balik. Izzah akan bagi template ni, nanti hampa just follow je balik format-format dia ni. Okay. Adalah dimaklumkan bahawa mesyuarat Majlis Tertinggi Program Internal Training bilangan 1.0 2021 akan diadakan seperti ketetapan berikut. Okey, kemudian tulislah tarikh bila hampa nak buat mesyuarat tu, pukul berapa sampai pukul berapa. Lepas tu tempat dia atas talian, kena tulislah atas talian. Lepas tu letak link siap-siap kalau boleh. Link ni buat awal tak apa kan, just letak siap-siap link mesyuarat. Kemudian pengerusi ni adalah pengarah program. Macam Izzah cakap tadi, pengarah program dia akan mempengerusikan setiap mesyuarat. Jadi letak nama dia. Contoh nama dia Ahmad Ali. Ini contoh lah. Tulis nama dia. Kalau nama dia Pudin, kalau nama dia Muhammad Syarifuddin, tulis ni Muhammad Syarifuddin, pengarah program internal training. Kalau nama dia Muhammad Hussein, tulislah Muhammad Hussein, pengarah program bla 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 bla. Macam tu. So itu habis kat situ part butiran mesyuarat. Lepas tu kat sini ayat seterusnya, justru itu sebagai barisan majlis tertinggi, saudara-saudari dijemput untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Bersama ini disertakan agenda mesyuarat untuk makluman saudara-saudari. Okey, lepas tu kehadiran saudara-saudari ke mesyuarat ini adalah diwajibkan. Sebarang pertanyaan sila hubungi saudari. Ini adalah nama SU. Kalau SU tu nama Izzah Emilia, letaklah nama dia Izzah Emilia. Nama hampa lah, orang yang buat surat ni lah, orang yang buat email ni lah, nama apa. Okey, contoh Izzah Emilia, dan letak nombor telefon kat situ. Kemudian maklum balas dan kehadiran saudara-saudari ke mesyuarat ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Okey, sekian. Pakai ni kata-kata empat kata ni yang terkini punya. So guna balik, perhati rakyat, darurat memerangi COVID, berkhidmat untuk negara, kedah sejahtera di mata semua, ilmu budi bakti. Okey, yang ni guna empat-empat ni, jangan tertukar, jangan tersilap guna format lama. Format lama dia punya slogan ni lain. So sekarang ni kita ada ni slogan yang terkini lah, yang terbaru. Okey, kemudian saya yang menjalankan amanah, kemudian buat sign untuk SU. Okey, buat sign ni nanti Izzah akan bagi link Canva. Kat situ hampa nanti edit je balik. Letak gambar hampa, letak nama hampa, letak apa SU program apa, letak nombor telefon, letaklah hampa punya email. Okey, itu untuk jemputan mesyuarat. Okey, andai kata dah mesyuarat kan, majlis tertinggi semua ni dah mesyuarat. Contoh dah mesyuarat 27 Oktober ni, 7 Oktober 2021, MT dah mesyuarat buat pertama kali, first time. Kemudian pengarah kata nak meeting lagi 30 hari bulan katakan. 30 lah, cepat sangat. Contoh nak meeting lagi dalam 3 November pula, nak meeting kali kedua. So bila nak meeting kali kedua, apa yang hampa perlu buat? Macam biasa, keluarkan ni email jemputan mesyuarat ni. Kat mana yang nak kena ubah? Ni dekat sini, bilangan ni. So ubah dia jadi bilangan 2.0 sebab dia adalah mesyuarat kali kedua. Tadi 1.0 sebab dia mesyuarat kali pertama. So sekarang ni kita akan ubah dia jadi mesyuarat 2.0 sebab ni adalah mesyuarat kita kali kedua. Okey, kemudian yang bawah ni sama rujukan ni jangan ubah, jangan letak yang ni M tolak 2 ke, jangan. Sebab Izzah cakap tadi nombor rujukan untuk mesyuarat ni takkan berubah, M tolak 1 sampai bila-bila. So yang ni stay. Kemudian butiran ni ubahlah balik. Yang ni mesyuarat bilangan 2.0, ubah balik 2.0. Tarikh berapa tadi nak buat meeting kali kedua? 3 November. Tu bila 3 November 2021. Lepas tu butiran ni isilah yang terkini punya kan, untuk mesyuarat kali kedua. Yang bawah ni benda yang sama sahaja. So yang berubahnya adalah butiran dekat sini dan juga bilangan. Bilangan dia akan jadi bilangan 2.0 untuk mesyuarat majlis tertinggi. Okey, lepas tu andai kata ni berapa bulan? 3 November. Kemudian pengarah kata dah meeting-meeting ni dah rancang nak buat mesyuarat dengan AJK program pula. Kan AJK program yang banyak-banyak tu, yang ada AJK protokol, ada AJK teknikal nanti kan yang akan join study.
nak buat mesyuarat dengan semua AJK. So, apa pula nak ubah kat sini? Okay. Perkara, okay, kalau nak meeting dengan AJK pula, semua letak email semua MT dan AJK. Kalau ada 30 orang, pilih email 30 orang tu kat sini. PC macam biasa, semua MT kelab. Kemudian perkara tukar tajuk dia, jemputan mesyuarat ahli jawatan kuasa AJK program, ahli jawatan kuasa program bla 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 bla, bilangan sebab tu first time hampa meeting dengan AJK tukar bagi 1.0 balik. Sebab tadi adalah meeting MT saja, yang ni meeting dengan AJK pula, meeting first semua orang tu 1.0 start balik. Kemudian nanti katakan pengarah kata nak meeting kali kedua dengan AJK pula, berapa hari bulan, contoh 5 hari bulan, 10 hari bulan ke kan, nak meeting kali kedua dengan AJK, so tukar je lah balik 2.0. Macam tu, dia akan berubah yang tu lah. Nombor rujukan akan berubah walaupun siapa pun yang hampa meeting tu. Okay, yang ni untuk email jemputan mesyuarat. Harap itu clear lah. Okay, kalau ada soalan just boleh voice je tu, sebab Izzah tak nampak chat sekarang ni. Okay, seterusnya tadi baru email jemputan mesyuarat. Okay, dalam email tu kita kena attach sekali dengan memo dalaman. Okay, memo dalaman ni, okay, memo dalaman ni Izzah akan bagi template juga macam ni. Hampa just edit lah ikut butiran mesyuarat masing-masing. Okay, contoh yang ni, contoh tadi kan meeting dengan MT program, so tulislah kepada semua majlis tertinggi program internal training. Okay, daripada setiap usaha program bla bla bla. Program hampa tu ada nama dia, program bla bla bla. Salinan kepada pengarah, salinan ni kepada pengarah program, tulis. Tarikh ni tarikh meeting, bila hampa meeting tu tulis. Rujukan file ni nombor rujukan tadi tu lah, nombor rujukan meeting tadi, M-1 tadi tak berubah. Okay, lepas tu tajuk dia tukar macam tu juga, mesyuarat majlis tertinggi. Majlis tertinggi program bla 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 bilangan 1.0. Kemudian yang ni pun tulis je balik butiran tu tadi. Lepas tu dijemput ke hari ini, diwajibkan bla bla bla. Okey, slogan kat sini letak slogan slogan persatuan. Kalau orang nak tahu, slogan persatuan pendidik adalah maju bersama pendidik. So just tulis je maju bersama pendidik, dan bawah ni adalah UUM punya slogan, ilmu budi bakti. Kemudian sign, sign SU. Contoh SU ni nama Izzah, tulislah Izzah. Betul tu nama penuh dia, nombor phone dan juga email SU tersebut. Okey, kemudian kalau untuk meeting yang 2.0 tu just tukar balik je lah, macam mesyuarat majlis tertinggi bilangan 2.0. Wah, 12 pada 2.0. Kemudian kalau macam tadi mesyuarat dengan AJK, just tulis semua majlis tertinggi dan AJK. Dan AJK program. Okey, tarikh apa semua ni sama daripada setiap usaha, salinan kepada pengarah. Okey, lepas tu yang ni ubahlah mesyuarat ahli jawatan kuasa program bla 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 bla. Macam tu. Nanti hampa just edit balik je. Izzah ke bagi template ni, hampa just tulislah ikut hampa punya butiran mesyuarat hampa nak buat nanti. Okey, selepas selesai memo dalaman, agenda mesyuarat. Agenda mesyuarat ni apa yang nak dibincangkan dalam mesyuarat tu. Kita nak buat mesyuarat, kita kena tahu apa benda yang kita nak sembang dalam mesyuarat tu. So bincang dengan MT, apa yang MT nak cakap, apa yang pengarah nak bincang kan, apa yang pengarah nak sampaikan dalam mesyuarat tu. Okey, format dia macam ni, letak logo pendidik, kemudian tajuk dia, tajuk mesyuarat tu mesyuarat apa. Tu tadi mesyuarat majlis tertinggi program bla bla bla. Just format yang macam tadi juga lah Izzah cakap tadi, nama mesyuarat tu apa, bilangan apa semua tu ikut pada mesyuarat yang nak dibuat tu. Mesyuarat first 1.0, mesyuarat kedua 2.0,
Kalau mesyuarat dengan MT, mesyuarat Majlis Tertinggi Program. Kalau mesyuarat AJK dengan MT, mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Program. Okey, tarikh ni tarikh mesyuarat. Okey, yang ni contoh daripada program yang dulu. Iza just Iza just letak je balik. Macam kalau nak buat first meeting biasanya, kalau first meeting MT dengan AJK, biasanya benda yang mereka bincang yang ni lah. Iza letak sini sebagai panduan lah untuk pengarah-pengarah dan juga ACU take note kat sini. Biasanya first kali pengarah akan bagi ucapan. Dia macam akan cakap, okay, terima kasih kepada semua AJK kerana sudi hadir pada malam ni kan. Terima kasih jadi AJK apa semua tu. Pengarah akan cakap-cakap sikit. Lepas tu akan ada sesi soal kenal, macam pengarah dia akan minta AJK perkenalkan diri apa semua, sebab nak masing-masing kenal antara satu sama lain kan, sebab nak bekerjasama. Okey, kemudian pengarah akan, Muhammad Hafizah ni nama pengarah lah, andaikan ni nama pengarah. Kemudian pengarah akan terangkan tentang program apa yang hampa nak buat ni, program tentang pertandingan ke apa, corak program yang nak dibuat. Just bagi tahu AJK tu tentang program tu. Lepas tu pengarah akan bagi tahu lah job scope masing-masing, apa yang AJK tu perlu buat. AJK teknikal kena buat apa, AJK media kena buat apa, AJK protokol kena buat apa, AJK penajaan buat apa, macam tu. Kemudian perkara berbangkit ni, kalau ada macam persoalan daripada AJK tu tentang apa yang pengarah sampaikan tadi. Contoh, kalau dia nak tanya pasal AJK pendaftaran, nak tanya medium apa nak digunakan untuk pendaftaran ke apa kan. Jadi itu termasuk dalam perkara berbangkit lah. Macam benda apa yang dia nak tanya dalam berkaitan dengan program tu. Okay, kalau hal-hal lain ni pula benda yang mungkin di luar daripada topik perbincangan. Ini kalau ada lah, macam tiba-tiba nak out of topic ke kan, kalau dibangkitkan boleh je state dalam tu. Kemudian tamat mesyuarat. Ini basically adalah agenda untuk first meeting. So nanti kalau pengarah-pengarah nak buat meeting, bolehlah take note agenda-agenda ni. Kalau nak tambah ke nak kurangkan mana-mana pun ikut suka hampa lah, program hampa kan. Okey, seterusnya senarai kehadiran awak ni. Okey, senarai kehadiran ni just state dekat sini siapa yang hadir dalam meeting tu. Nanti pun Izzah akan bagi template ni, just fill in je siapa yang mai, siapa yang tak mai. Akan ada logo kat sini, kemudian isilah nama mesyuarat tu. Mesyuarat ini bukan dia. Mesyuarat Majlis Tinggi. Dia tulis je. Majlis Tinggi program bla 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 kan. Okey. Program bla bla bla. Okey, terus tarikh bila mesyuarat tu, hari apa, pukul berapa, Google Meet, letak link siap-siap. Okey, kemudian letak kehadiran, siapa yang hadir. First kali contoh pengarah, letaklah nama pengarah tu, nombor metrik dia, timbalan pengarah, SU, bendahari. Kemudian letak nama AJK yang mai. Contoh AJK nak buat nama siapa ni? Okey, contoh Badrul bin Baktiar. Contoh Badrul bin Baktiar. Okey, nombor metrik apa, dia AJK apa, tulislah AJK media katakan. Okey, tulislah nama dia. Lepas tu dan seterusnya, kalau macam AJK media ada 2 orang, tulis je dua-dua. Okey, orang kedua siapa? Syazwan bin Zainon. Contoh nombor metrik dia. Lepas tu AJK media. Okey, tulislah kalau ada 2 orang AJK media. Lepas tu kalau ada AJK apa lagi, AJK protokol, buat je nama, nombor metrik dia. Kalau dia mai lah, kalau tak mai tak payah duduk pula. Lepas tu tak hadir. Contoh ada yang tak hadir. Contoh Fizo bin Omar tak hadir. Letak nombor metrik dia, letak dia jawab apa, dan kena ada kenyataan daripada dia sebab apa dia tak mai. Contoh kat sini tak sihat. Okey, tulislah tak sihat. Okey, turut hadir ni andai kata kalau dalam mesyuarat tu ada orang yang sepatutnya hadir tapi dia tak hadir. So bolehlah namakan siapa yang tak hadir tu, dan siapa yang hadir tu. Sorry. Turut hadir ni siapa yang dia tak nama dia tak sepatutnya hadir pun. Kita tak jemput dia pun untuk meeting tu, tapi dia mai dalam mesyuarat tu. Contohlah kan ada pemantau ke, ada daripada
siapa-siapa main nak tengok mesyuarat ke kan, tulis nama dia. Sebab hadir memantau mesyuarat contoh. Okay. Oh, minit tak ada kat sini. Okay, sekejap. Untuk minit Izzah tak sempat nak edit sebenarnya. So, Izzah akan tunjuk dulu minit, contoh minit yang untuk satuannya. Okay, ni pun Izzah akan bagi template ni. Just nanti hampa edit je dalam ni apa minit mesyuarat hampa tu. Okay, first sekali yang ni macam biasalah, namakan apa nama mesyuarat hampa tu. Mesyuarat majlis tertinggi ke, majlis mesyuarat ahli jawatan kuasa ke, bilangan berapa, nama tulis kat sini, tarikh bila apa semua tu. Just isi fill in kat sini. Kehadiran ni ambil balik daripada kehadiran yang tadi, tulis balik siapa hadir siapa tak hadir tu. Okay, macam saya cakap tadi lah, ikut pada agenda. Agenda kita tadi first ada aluan pengarah kan. So kat sini tulislah aluan pengarah. Pengarah mengucapkan Pengarah mengucapkan memanjatkan kesyukuran kerana semua dapat hadir ke apa semua tu. Tulis je apa yang dapat daripada meeting tu. So kemudian agenda kedua, apa dia tadi? Sesi suara kenal. Tulislah AJK Media, nama apa? AJK Media tu nama apa tak? Badrul bin Bakhtiar kan? Badrul bin Bakhtiar, dia memperkenalkan diri dia kan? Tulislah sikit apa yang Badrul tu cakap. Lepas tu AJK lain, apa-apa yang hampa dapat dari meeting tu hampa tulis je kat sini. Okay. Lepas tu ada macam pengarah ada selit-selit sikit cakap apa-apa, tulis je sebagai makluman kat situ. Kemudian apa tadi agenda yang ketiga? Penerangan gerak kerja. Betul tak? Tambahlah. Okay, agenda ketiga hampa tadi penerangan gerak kerja kan. Penerangan gerak kerja. Lepas tu tulislah pengarah menerangkan gerak kerja bagi setiap AJK. Kemudian tulis kat sini AJK Media tugas dia menyediakan poster program, menyediakan backdrop program. Just tulis sini sebagai makluman. Okay. Kemudian perkara berbangkit. Perkara bangkit ni macam saya cakap tadi lah, anda kata kalau ada ada AJK yang macam tanya AJK pendaftaran nak kena hantar Google Form ke apa semua tu, just tulis balik kat sini apa yang dia persoalkan tu. Dia boleh jadi sebagai tindakan dan juga makluman untuk semua orang. Okay, hal-hal lain ni pula, kalau ada benda yang selain daripada topik perbincangan kita, boleh selitkan dekat dalam ni. Okay, kemudian tindakan semua barisan pimpinan. Okay, majlis ditangguhkan pada jam berapa? Contoh kalau majlis buat mesyuarat tu habis pukul 10.30. So tulislah mesyuarat ditangguhkan pada jam 10.30 malam. So kat sini letak sign SU program dan disemak oleh pengarah program. So SU dengan pengarah ni kena buat sign ni lah untuk memudahkan SU menyelesaikan tugasnya. Nanti Izzah bagi link untuk hampa edit. Okay, kemudian sepanjang meeting tu digalakkan untuk ambil gambar dalam setiap agenda. So boleh masukkan dalam lampiran yang menjadi bukti yang mesyuarat tu memang betul-betul dijalankan. Bila ambil gambar tu just letak je dekat lampiran ni. Kalau boleh letak caption sikit. Kalau macam ni kita tak tahu kan dia buat apa, ni lagu ni dia buat apa. Letaklah sikit caption. Exco membentangkan berkongsi yang ni based on yang ni tau. Tu nanti hampa tulis lah macam AJK memperkenalkan diri ke, contoh lah dalam setiap gambar tu. Pengarah memberi ucapan ke. So setiap agenda hampa buat tu macam penerangan gerak kerja, sesi suara kenal, snap dan letak kat sini, letak caption sikit. Tu di hujung program tu bergambar lah sikit, jadi bukti. Okay, so far itu saja untuk pengurusan mesyuarat. Tadi Izzah terangkan tadi Izzah dah terangkan tentang email jemputan. Izzah dah terangkan tentang memo dalaman. Izzah dah terangkan tentang agenda dan juga senarai kehadiran. Okay, senarai kehadiran ni buat semasa meeting, minit selepas meeting, dan
dalam masa 24 jam selepas meeting tu dilaksanakan. Tak boleh lebih 3 hari kemudian baru nak buat ke apa semua tu, tak boleh. Sebab minit mesyuarat sekarang ni memang dia minta awal, memang kena siapkan awal, macam tu. So nanti bila dah siap, macam hampa nak buat meeting kan, hampa dah buat, hampa dah rangka dah edit dah, tulis dah semua ni ikut maklumat mesyuarat hampa. Nanti send dekat Izzah supaya Izzah check dulu. Izzah check. Kalau okey, proceed. Izzah akan email lah, guna email pendidik kepada semua kepada semua insan-insan dekat tu ni, dekat pengarah, dekat timbalan pengarah, dekat SU dan juga dekat bendahari. So hampa sediakanlah kerangka dia ni supaya Izzah boleh send terus nanti dekat email pendidik. Okey, itu untuk mesyuarat. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya je terus. Kalau tak faham boleh tanya je terus. Template ni Izzah akan send nanti, so jangan risau. Ya, ada soalan tak? Izzah nak tanya. Ya. Yang sekarang ni Izzah share tu dia terus buat dalam email kan? Ke perlu buat dalam Word dulu? Okey, buat dalam Word dulu. Oh, yang ni. Nanti copy dalam email. Ya, betul. Email tu Izzah yang akan email. Hampa just settlekan dalam Word, ikut hampa punya butiran mesyuarat yang hampa punya tu lah. Isi je. Nanti Izzah bagi template ni, hampa edit je balik ikut hampa punya mesyuarat. Dan nanti hantar Word tu dekat Izzah dulu. Izzah check. Kalau okey, Izzah akan email. Email tu Izzah yang akan emailkan guna email pendidik. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, itu untuk mesyuarat. Harap dah clear lah. So, ingat kat sini, mesyuarat, dia punya nombor rujukan ni yang ini. M-1 dekat hujung. Dan kod ni ikut exco punya pengarah. Pengarah tu exco apa? Namakan dekat sini. Jangan tersilap, jangan tertinggal satu huruf pun. Dan sengkang apa semua ni jangan tersilap lah. Saya kan tak ada sengkang dah, tak ada sempang kat sini. Yang ni memang betul-betul yang kata nombor rujukan daripada HEP sendiri. So harap dapat ikutlah format dengan betul. Okey, itu sahaja untuk pengurusan mesyuarat. Izzah, soalan kah? Ya? Azra nak tanya, untuk panggilan mesyuarat kena keluarkan berapa hari sebelum mesyuarat diadakan? Okey. Dia sebenarnya panggilan mesyuarat ni dia tak kisah as long as selagi mesyuarat tu tak mula lagi. Tapi kalau macam Izzah rasa seelok-eloknya keluarkan mungkin 3 hari awal ke 5 hari awal ke, macam tu. Jangan terlalu last minute lah, macam hari esok nak mesyuarat, hari ni baru nak buat, macam tu. Kalau boleh awal seminggu sebelum pun okey juga. Jangan terlalu lewat. Elakkan terlalu lewat, macam tu. Bolehkah Hazirah? Izzah menjawab soalan Hazirah dah? Ya, faham. Terima kasih. Okey, terima kasih Hazirah. Okey, okey, itu untuk pengurusan mesyuarat. Sekarang ni Hazirah boleh sambung share slide. Okey, yang ketiga kita akan pergi kepada jenis-jenis email. Okey, next slide. Okey. Yang ni adalah kebiasaan ni lah dalam setiap program. Email-email ni lah biasanya yang akan digunakan untuk satu program tu. Tapi tak semua program pakai email ni. Macam ada program yang dia tak ada penceramah pun, so tak payahlah email jemputan penceramah tu. Ada program yang dia tak kolaborasi dengan orang pun, so tak payah email kolaborasi. Ada email yang tak perlukan penajaan pun, so tak perlulah. Ada email pula. Ada program yang dia tak perlukan penajaan pun, so tak perlulah email memohon penajaan tu. Ada email yang, ada program yang tak jemput peserta daripada luar, macam
tak cari peserta daripada luar pun, so tak perlu email jemputan peserta tu. Dia mengikut kepada keperluan atau kapasiti program tu tersendiri. Kalau program kita ni ada penceramah, kalau program kita ni kita nak buat collab dengan kelab lain ke, dengan persatuan lain ke, so adalah email pelawaan kolaborasi tu. Kalau email kalau program kita ni kita nak memohon penajaan daripada organisasi lain, so kita kena buat email memohon penajaan. Dan masa itulah seterusnya. So bila kita ada email jemputan penceramah tu, dia automatik akan ada email penghargaan penceramah. Okey, sekejap. Hazirah, next slide tak? Ada apa tak apa ni? Okey, sebelum baik. Tak payah ni. Okey, ada program yang dia tak pakai pun email-email ni. Macam program dia tak ada penceramah, tak ada collab siapa, tak ada penajaan ke apa, tak ada peserta, tak ada peserta tembung lah. Macam tak ada nak jemput-jemput peserta macam tu. Dan so dia tak perlulah buat email-email ni. Dia depends on program masing-masing. So harapnya harapnya SU dengan pengarah kat sini macam dah clear, dah nampak program yang hampa nak buat ni adalah program bercorakkan apa. Kalau program bual bicara kan, forum ke, mesti ada speaker kan, ada panel, ada penceramah. So take note lah, aku kena buat email jemputan penceramah nanti. Program aku ni aku nak berkolaborasi dengan persatuan rakan muda UM contohlah kan. So aku kena buat email pelawaan kolaborasi. Okay, dia depends on program masing-masing. Okay, Hazirah boleh start sharing. Hazirah akan share jenis-jenis email ni. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk first kali adalah email jemputan penceramah. Okay, macam yang Izzah cakap tadi kan, kalau macam kalau program tu ada penceramah, so email jemputan penceramah ni kita kena buat lah. Okay, tapi email jemputan penceramah ni dia ada situasi-situasi dia. Okay, Izzah akan go through situasi by situasi. Okay, contoh situasi kat sini adalah kita macam rancang nak jemput cikgu sekolah SMK Changlun contoh kan. Kita nak jemput dia, tak pun kita nak jemput pensyarah, kita nak jemput pensyarah UUM kan. Tapi kita tak approach dia kat mana-mana lagi. Kita tak WhatsApp dia ke, kita tak WhatsApp dia dulu ke, kita tak pergi sembang dengan dia dulu ke apa. Kita macam nak approach dia melalui email kan. So situasi dia kat sini kita tak confirm lagi dia tu nak jadi speaker ke tak. Macam kita tak pernah tanya dia lagi sebelum ni, so kita nak tanya dia melalui email. Okay, kat sini Izzah akan sertakan dua contoh. Biasanya kalau macam orang yang hebat-hebat ni, macam orang yang berkerjaya ni kan, kadang-kadang dia ada personal assistant kan. So kadang apa je urusan macam urusan yang nak jemput dia ke apa, pengurusan untuk kerja-kerja dia kan, dia akan serahkan kepada personal assistant dia. So kadang-kadang tu kita akan berurusan dengan personal assistant. Kadang kita akan dapat email personal PA dia, ataupun ada setengah tu dia tak ada PA pun, so just direct dekat email dia je. So kat sini kita akan ada dua situasi. Satu situasi kita email terus dekat penceramah, email dia yang dia guna. Yang kedua adalah email kepada dia punya PA dia. Okay, macam Izzah cakap tadi, yang ni kita tak pernah try tanya dia lagi dia nak join ke tak jadi speaker. So macam ni baru first time nak tanya dia nak ke tak jadi speaker kan. So kita buat email untuk jemput dia sebagai speaker, dan kita serta attach sekali dalam tu adalah tentatif program kita.
Okey, contoh satu. Contoh satu ni kita direct kepada penceramah tu terus. Okey, tu email penceramah tu. CC ni penasihat kelab Dr. Fairuz dan juga HEP Puan Janah, Nur Janah ni. Yang ni tetap pakai email ni dekat CC. Kemudian BCC email pengarah program dan juga setiausaha program. Letak email pengarah dengan SU. Okey, so perkara dekat sini jemputan sebagai penceramah program bla bla bla. Letaklah nama program tu apa. Contoh program penceramah program education in the eyes of the world. Namakan kat situ. Lepas tu letak macam biasalah logo yang ni je, jangan pakai logo lain. Ini adalah logo rasmi untuk persatuan. Kemudian okey, macam Izzah cakap tadi, nombor rujukan. Kalau tadi nombor rujukan untuk mesyuarat adalah M-1, tapi yang ni bukan mesyuarat, ini adalah email rasmi untuk kita emailkan kepada penceramah. So dia tak boleh pakai M-1 sebab M tu merujuk kepada mesyuarat. So rujukan dia dekat sini adalah A-7 dekat ujung tu. Okey, macam Izzah cakap tadi, dalam kurungan ni dia akan ada satu number. Yang ni kena macam PM Izzah dulu, tanya Izzah untuk nombor rujukan ni nak letak nombor berapa. Ada yang akan 4, ada yang akan 5, ada yang akan 1. Dia berbeza-beza untuk setiap exco ni. So dalam kurungan ni hampa tak payah pening. Nanti PM tepi je Izzah, tanya nombor rujukan untuk nombor dalam kurungan untuk nombor rujukan ni. Okey, seterusnya macam biasalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Betul, kita grade dia yang berusaha Prof. Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. Kemudian ayat yang kedua tercakap dimaklumkan Persatuan Pengurusan Pendidikan Universiti Utara Malaysia akan menganjurkan program bla 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 bla. Nama program tu contoh Education in the Eyes of the World seperti ketetapan berikut. Kemudian bermula tarikh bila program tu. Education in the Eyes of the World 13 Mei. Tulis 13 Mei. Masa pukul berapa program tersebut dan tempat program tu. Atas talian contoh nak buat kat Facebook Live kan. Letaklah sini Facebook Live dan nama Facebook yang kita nak stream live tu. Pendidik Uni Utama contoh. Okey. Kemudian ayat yang ketiga. Kita bagi tahu objektif program ni. Apa yang kita nak daripada program ni. Kita cakap lah yang untuk makluman yang berusaha Prof. Contoh ni kalau speaker tu ada profesor lah. Kalau ada doktor, yang berusaha doktor. Kalau dia bukan Prof ke bukan doktor, dia cikgu ke, bolehlah tuan. Ataupun kalau dia perempuan, puan. Macam tu. Objektif program ni adalah untuk bla 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 bla. Yang ni tak payah ikut lah, ni contoh saja. Okay, ikut objektif program apa lah. Apa dia objektif program apa tu, masukkan dekat sini. Okay, kemudian nombor 4. Justru pendidik UUM pastikan kapital besar semua. Berbesar hati untuk menjemput yang berusaha Prof sebagai penceramah bagi program tersebut. Okey, lepas tu dekat sini dia akan ada ayat. Bagi tujuan kelulusan kertas kerja di peringkat universiti, pihak kami ingin memohon untuk mendapatkan CV, kurikulum vitae beserta gambar terkini yang berusaha Prof. Sebab kita kalau macam nak buat paperwork nanti, kita akan dalam paperwork tu dia akan minta ni CV penceramah tu ataupun kurikulum vitae. Dia macam resume lah lebih kurang macam tu. Dia macam background penceramah tu, dia punya kelayakan dia apa semua tu lah. Dalam paperwork tu nanti berserta dengan gambar dia akan minta. So kita dalam email ni kita mention siap kita nak dia punya CV dengan gambar. Kemudian bagi tahu bersama ini dilampirkan tentatif program untuk makluman ni untuk makluman yang berusaha Prof tulis kat sini. Okey, lepas tu sebarang pertanyaan berhubung perkara ini yang berusaha Prof boleh menghubungi sekretariat program seperti berikut. Okey, letak kat sini nama pengarah dan juga nama setiausaha beserta dengan nombor telefon masing-masing. Okey, kemudian pertimbangan dan persetujuan yang berusaha Prof berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Okey, kemudian ni slogan yang macam tadi juga sama. Saya yang menjalankan amanah, ini letak sign pengarah program. Bukan sign SU, jangan letak sign SU. Ini adalah sign pengarah program. SU just sign untuk
mesyuarat sahaja, untuk panggilan mesyuarat sahaja. Kalau untuk surat email-email yang rasmi macam ni, kita guna sign pengarah program. So nanti pengarah program akan buatlah sign kad ni, letak nama pengarah program apa, then nombor telefon dan juga email, gambar. Kemudian letak footer UUM. Ini adalah footer UUM yang terkini. So jangan silap, pastikan footer baru, kalau hampa tengok footer baru yang lama, ada beza yang ketara lah. Kalau footer lama kat sini warna putih kan, warna hitam. Kalau yang baru, yang macam ni, ada warna biru, kotak biru ni, top 250 ni. Okay, jangan tersilap, ada tulis kat sini 2022. So pakai footer yang baru. Okay, yang ni, contoh ni adalah kalau kita email dekat penceramah, direct kepada penceramah tu. Tapi kalau kita email dekat PA dia pula, PA, personal assistant dia, apa yang bezakan dia? Okay, tengok. Okay, tu email PA dia, personal assistant dia. CC sama, penasihat kelab dengan HEP penggana. CC pengarah program dan juga setiausaha program. Perkara yang sama juga masa atas, dan jemputan sebagai pengarah program Education in the Eyes of the World. Okay. Logo, nombor rujukan pun macam tadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kelainan dia dekat sini, dia akan ada nama orang yang kita nak jadi penceramah kita tu. Contoh, yang berusaha Profesor Dr. Izzah binti Emilia. Contoh kan. Lepas tu jawatan dia, Dekan Pusat Pengajian Pendidikan. Sebab kita email ni dekat dia punya PA kan. Kalau kita tak letak nama kat sini, lagi PA dia ingat kita nak jemput PA dia pula jadi penceramah. So kita letaklah nama dia punya bos dia tu, dia punya bos dia tu yang kita nak jemput dia penceramah tu siapa. Kemudian bawah ni ayat yang sama sahaja. Just perbezaan dia dekat sini je lah, dia akan ada nama penceramah tu dengan jawatan dia. Yang bawah ni sama je, macam atas tu. Maklumat apa pengarah program, nombor phone, sign pun sign pengarah macam tadi. Benda yang sama je. Just beza dia akan ada nama penceramah kat situ. Okay, itu saja yang membezakan kalau kita send dekat email penceramah dengan email PA. Kalau email PA ada nama, ingat ada nama penceramah tu. Kalau kita tak letak nama PA tu, ingat kita nak minta dia pula jadi penceramah. So letak nama PA, letak nama penceramah tu, dia punya bos dia tu. Okay. Itu untuk surat jemputan, email jemputan penceramah. Sekali waktu kita email ni, kita akan attach sekali dengan tentatif program untuk makluman dia lah apa program kita ni. So dekat sini tujuan program kita akan letak lah, tujuan program ni adalah untuk bla 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 kan, kita habaq lah bila, tarikh, platform dan tujuan ni, apa objektif dia apa semua kita habaq kat sini. Kemudian ini tentatif program kita, contoh pukul 8.30 apa semua tu tulis dekat sini supaya macam dia dapat makluman lah tentang program ni. Okay. Itu untuk email jemputan penceramah. Yang tadi tu situasi yang kita macam first time nak approach dia, macam kita tak tahu dia ni nak jadi speaker kita ke tak. Yang ni email jemputan ni yang bila dia dah confirm dia memang nak jadi speaker kita, sebab kita dah approach dia dekat WhatsApp kan. Contoh kita dah macam try WhatsApp dia sebelum ni, kata nak panggil jadi speaker and dia cakap okey, kita akan proceed hantar untuk nampak formal, kita akan proceed hantar email jemputan penceramah dekat email dia. Dan benda yang sama juga, contoh satu, kita email dekat dia terus. Yang contoh yang kedua lagi adalah kita hantar dekat PA dia. Okey, bila dia dah setuju, apa yang kita nak sertakan kat sini adalah surat kelulusan program, tentatif program dan juga borang jawapan kehadiran. Okey, surat kelulusan program ni ambil dekat, macam Izzah cakap tadi lah, daripada SAMS, sistem SAMS portal tu akan ada surat kelulusan program. So ambil dekat situ, download dan sertakan dekat email ni. Okey, contoh satu.
email tu penceramah, CC sama, BCC sama juga, pengarah apa semua. Okay, jemputan sebagai penceramah program apa bla 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 bla. Rujukan dia yang sama macam tadi lah, A tolak 7 dalam kurungan ni nanti kita kena confirm balik. Okay, kemudian ayat pun sama je, ada dimaklumkan akan mengajukan program ni bla bla bla, putiran program, kemudian objektif program ni apa. Kemudian ayat yang keempat ni dia berubah sikit. Dia pendidik UUM berbesar hati untuk menjemput yang berusaha doktor sebagai penceramah program tersebut. So bersama ini dilampirkan dokumen kelulusan program, tentatif program dan borang kehadiran jawapan untuk makluman dan tindakan yang berusaha doktor. Kalau ayat yang dia tak confirm lagi tadi, yang awal tadi, kita minta CV dia. Tapi yang ni kita tak minta CV dia sebab kita dah macam kita dah contact dia dekat WhatsApp dah. So kat situ pun kita dah boleh dapat ke CV dia dah terus dekat WhatsApp tu. So kat sini kita tak payah minta dah CV. Just kita lampirkan surat kelulusan program, tentatif dan juga borang kehadiran jawapan. Borang jawapan kehadiran. Macam tu. Okey. Lepas tu macam biasa letak nombor telefon pengarah dengan setiausaha program. Kemudian slogan apa semua ni, nama sign macam biasa sign pengarah. SU hanya sign pada mesyuarat sahaja, panggilan mesyuarat. Footer UUM macam biasa juga. Yang ni yang kedua, kalau kita email dekat PA dia. Kalau dekat PA dia macam tadi juga, apa yang berbezanya just ada nama sahaja dekat sini, nama penceramah tu. Yang lain sama sahaja. Tak minta CV dah sebab dia memang dia dah setuju. Sebenarnya dia dah setuju kan, kita dah approach kat WhatsApp. So tak payah minta CV, just cakap kita lampirkan surat kelulusan program, tentatif program dengan borang jawapan daripada dia. Ini sama-sama je, sama-sama. Ini contoh borang jawapan kehadiran dia. Just isi nama program, tarikh program tu bila, masa tu bila. Kemudian ni ada kotak hadir tak hadir, nanti dia akan tanda sendirilah. Yang ni dia akan tanda. Kita just fill in ni dah bahagian program, tarikh dengan masa. Jangan biar kosong pula. Jangan bagi penceramah tu pula yang isi. Kita isi yang ni je, program apa, tarikh bila, masa bila. Kemudian yang ni biarlah si penceramah tu yang isi sendiri. Ini saja untuk contoh borang jawapan. Kita pergi contoh yang kedua. Kita nak pergi cepat sikit. Sekarang dah 9.25 kan. Yang kedua, email jemputan kolaborasi. Izzah tak sure kalau pengarah-pengarah dalam ni ada yang nak buat collab dengan mana-mana. Sebab kalau ikut daripada perbincangan hari tu macam tak dengar. Tak pasti kalau Izzah pun terlepas pandang. Tapi tak apa, kalau macam ada yang nak collab dengan mana-mana nanti bagi tahu. Untuk kita fokus dekat surat email jemputan kolaborasi ni. Email ni adalah situasinya bila kita nak ajak mana-mana kelab, mana-mana persatuan untuk sama-sama dengan kita collab buat program. Apa yang kita kena attach bersama adalah kertas kerja cadangan. Yang ni kita buat sendirilah sebab dari pihak UUM kita tak boleh siapkan lagi kan paperwork tu. So kita just buat kertas kerja kita sendiri-sendiri. Macam tulis lah objektif apa yang tentatif contoh kita nak buat apa macam mana. Just macam cadangan tentang program tu untuk rujukan daripada kelab tu lah, kelab yang kita nak collab tu. Kemudian kita sertakan juga borang jawapan untuk kolaborasi tu. Email kelab yang nak collab tu, CC sama Dr. Fairuz dengan Puan Jannah, BCC pengarah program dan juga setiausaha program. Tajuk sini tak ada logo, silap nanti pastikan ada logo pendidik sini. Perkara pelawaan kolaborasi bagi penganjuran program education talk, education career talk contoh kan, Exco alumni punya program contoh. Lepas tu kat sini pastikan ada nombor logo Izzah silap tak letak kat sini, kalut lupa. Rujukan letak nombor rujukan A tolak 7 tu. Lepas tu Assalamualaikum tuan-puan, ni biasalah basic format. Kemudian kita state lah Persatuan Pengusaha Pendidikan akan menganjurkan program Education Career Talk seperti ketetapan berikut. Tarikh bila, masa bila, atas talian apa dia, Google Meet ke, Webex ke, Facebook Live ke, tulis kat sini.
Kemudian untuk makluman tuan-puan, objektif program ni adalah bla 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 bla. Dan peserta akan ni tersilap ni, lupa nak delete. Ini just hampa cakap lah program ni apa objektif dia, just buat ayat dan satu penggan. Kemudian yang ni ayat keempat ni yang menunjukkan yang ini adalah ayat surat, ayat untuk email kolaborasi. Bagi tujuan meningkatkan pelibatan lebih banyak pihak dalam menjalankan program ini, pihak kami ingin mempelawak organisasi pihak tuan-puan atau kelab persatuan pihak tuan-puan untuk menyertai kolaborasi dalam menjalankan program ini. Inilah ayat yang keempat ni menunjukkan yang ini adalah email untuk kolaborasi. Kemudian bersama ini disertakan cadangan kertas kerja yang kita buat tadi tu dengan borang jawapan kolaborasi untuk makluman awal pihak tuan-puan. Sebarang pertanyaan, letak nombor pengarah dan juga SU program. Dan bawah ni macam tu jugalah, letak slogan, letak sign pengarah dan juga footer. Kemudian kertas kerja tu buat sendiri. Ni pandai-pandai pengarah lah, buat sendiri. Kemudian ni contoh borang jawapan kolaborasi. Nama program tarikh masa ni kita isikan untuk mereka. Setuju tak setuju ni biar mereka sendiri yang isi. Kita just hantar je, email je. Nanti mereka yang akan kembalikan balik borang jawapan ni. Untuk jawapan mereka nak collect ke tak collect. Macam tu. Okey, seterusnya email memohon penajaan. Sebenarnya penajaan ni dia ada banyak bentuk, tapi untuk yang ni Izzah fokus dekat kewangan dulu sebab macam kita buat program kan secara online semua. So kita banyak minta penajaan dalam bentuk duit selalunya lah. So Izzah fokus kat sini bentuk kewangan dulu sahaja. Kalau macam kalau kita nak buat face to face tu mungkin dia banyak sikit lah penajaan yang kita perlukan. Macam kita nak taja, kita nak minta penajaan dalam bentuk barangan ke kan kadang-kadang. So yang ni Izzah fokus kat bentuk kewangan dulu. Okey, apa yang kita kena sertakan bersama adalah surat kelulusan program yang ni kita ambil daripada portal. Yang kedua kelulusan kewangan, yang ni pun daripada portal. And then borang jawapan penajaan, macam mereka tu sudi tak nak menaja kita kan, bagi jawapan. Okey, tu email penaja tu. Contoh nak minta mana, siapa nak taja? Nak minta syarikat Gano Excel dekat Napoh tu kan, contoh ganoexcel.com, ganoexcel@gmail.com. Kemudian CC Dr. Fairuz dan juga Panjana, BCC pengarah dan juga setiausaha program. Okey, perkara memohon penajaan untuk program, namakan nama program hampa tu, logo pendidik, and then nombor rujukan ni macam biasa rujuk balik nanti. Yang pasti A tolak 7. Okey, lepas tu bagi salam, greet dia tuan. Kemudian ayat makluman akan menganjurkan program seperti ketetapan berikut, tarikh, masa, tempat. Kemudian ayat yang ketiga macam biasa bagi tahu objektif program ni apa. Ayat yang keempat ni ini menunjukkan yang kita nak minta penajaan daripada dia. Macam yang ni kita nak minta kewangan lah, kita nak minta duit. So kat sini kita dah tulis lah, bagi tujuan di atas, pihak kami dengan rasa rendah diri ingin memohon tajaan ikhlas dalam bentuk kewangan daripada pihak tuan untuk menjayakan program tersebut. Kemudian kita cakap lah borang jawapan penajaan dilampirkan bersama email ini untuk maklum balas daripada pihak tuan. Okey, lepas tu yang kelima kita bagi tahu juga yang kita ada lampirkan juga dokumen-dokumen ni untuk dia punya makluman lah, surat kelulusan yang kita lulus buat program ni dan surat kelulusan yang meluluskan kita untuk memohon sumbangan. Kemudian ni ambil dekat portal nanti bila program kita dah lulus nanti. Okey, so tak payah pening-pening. Kemudian macam biasa letak nombor telefon pengarah dan juga SU. Dan bawah ni format macam biasa, letak slogan, sign pengarah program, footer. Okey, itu saja untuk email mohon penajaan. Dan tak ada borang. Oh, lupa nak letak borang jawapan penajaan. Tak apa, nanti Izzah cari balik. Okey, habis bab mohon penajaan tadi. Okey, kita move on dekat email jemputan pula. Okey, email jemputan ni adalah situasi dia bila kita nak jemput, contoh kita nak jemput pensyarah, mana-mana pensyarah untuk join program kita, tapi bukan depa ni jadi speaker ke, jadi penceramah ke apa, tak pun. Depa just datang sebagai tetamu je. Macam kita nak jemput dia sebagai tetamu untuk program tu. Okey.
Contoh. Okey, apa yang kita kena sertakan? Surat kelulusan program, tentatif program dan borang jawapan kehadiran. Okey, contoh ya, kita nak jemput siapa? Nak jemput dekan kan? Nak suruh dekan dia tetamu, contohlah. Tulislah email dekan@gmail.com. CC dia penasihat kelab Dr. Fairuz dan juga Puan Janah daripada HEP. BCC pengarah program dan juga setiausaha program. Kemudian logo kelab macam biasa. Okey, lepas tu perkara jemputan ke program apa? Jemputan ke program A Journey to Become a Teacher, contoh kan. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha doktor beritahu pendidik akan mengadakan program seperti ketetapan berikut. Kemudian tiba nombor 5. Jangan pening lah. Ni nombor 3. Tak tahu siapa jadi 5. Okey, kemudian nombor 3 untuk makluman Puan doktor. Okey, untuk makluman yang berusaha doktor, ni abaikan silap. Untuk makluman yang berusaha doktor, objektif program ni adalah untuk apa-apa. Ni kalau kita nak jemput doktor tu lah. Jadi tetamu kan. Okey, kemudian kita cakap pendidik UM berbesar hati untuk menjemput yang berusaha doktor ke program tersebut. Kalau kita nak jemput dia sebagai penceramah, kita akan mention kat sini tahu berbesar hati untuk menjemput yang berusaha doktor sebagai penceramah program tersebut. Tapi ini kita nak jemput dia sebagai tetamu je, just smile, goyang kaki je. So berbesar hati menjemput yang berusaha doktor ke program tersebut. Okey, kemudian kita cakap bersama ni dilampirkan dokumen kelulusan program, tentatif dan borang jawapan untuk makluman doktor. Sebarang pertanyaan hubungi pengarah setiausaha. Kemudian macam saya slogan, sign pengarah, footer. Okey, yang ni kalau ni jarang ni pakai email ni sebenarnya. Email jemput ni jarang guna sebenarnya. Tapi just makluman lah kalau macam ada pengarah hampa ni nak jemput siapa-siapa kawan mai program hampa ni jadi tetamu. Bolehlah pakai email ni. Okey, seterusnya adalah email jemputan peserta. Okey, email jemputan peserta ni bila kita macam nak meramaikan peserta program kita. So kita nak jemput peserta daripada organisasi lain atau kelab lain. Kita nak minta kelab tu hantar peserta untuk program kita ni. Yang ni pun jarang sebenarnya kita guna sebab biasanya kita macam open je siapa nak join. Jadi kita tak minta kelab ni hantar peserta ke apa pun. Tapi depends lah pada program masing-masing. Kalau macam asal macam nak ambil peserta daripada kelab ni lah, nak minta dia provide peserta untuk kelab kita, so bolehlah hantar email ni dekat mereka. So apa yang kita sertakan? Surat kelulusan program, tentatif program dan borang jawapan daripada mereka tu. Borang jawapan untuk daripada isi tu. Okey, itu kelab yang kita nak minta peserta tu, email dia, CC penasihat dan juga HEP, BCC pengarah dan juga SU. Kemudian logo macam biasa, perkara jemputan sebagai peserta ke program bla 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 bla. Nombor rujukan ni macam biasa, cek balik pastikan yang A tolak 7. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera. Okey, great dia tuan. Satuan Pengurusan Pendidikan akan menganjurkan program seperti ketetapan berikut. Kemudian ayat yang kenapa ada 6 kat sini? Okey, ayat yang ketiga, untuk makluman objektif program ini adalah untuk apa, bagi tahu. Kemudian ayat yang keempat ni, pendidik UM besar hati untuk menjemput peserta dari nama kelab tu lah, nama organisasi tu. Contoh kelab multimedia kan, contoh kan, menjemput peserta dari kelab multimedia untuk menyertai program tersebut. So bersama ini dilampirkan dokumen kelulusan program, tentatif dan borang kehadiran jawapan. Okey, lepas tu pengarah SU, nombor phone, nama macam biasa, slogan, sign pengarah macam biasa dan juga footer UUM. Okey, itu saja untuk email peserta, email nak jemput peserta. Yang ni jarang sebenarnya, tapi kalau hampa nak nanti kan, bolehlah buat email ni. Okey, last but not least, email penghargaan penceramah. Okey, macam tadi kita ada kita punya program ni kita jemput ada penceramah dan penceramah tu dah selesai dia punya job dia dah buat, dia dah selesai dah program tu. So kita nak bagi sijil dekat dia sebagai penghargaan. So
kita ke email lah, hantar email dekat dia untuk kita bagi sijil yang kita dah sign. Bukan kita lah, kita minta sign daripada dekan HEP. Okey. Untuk ucapan penghargaan ni, dia tak ada tu BCC dengan CC tu. Sebab apa? Sebab kita akan reply balik dekat, kan awal tadi tu kita email jemputan ceramah kan. So untuk kita send untuk kita send sijil kat dia ni, kita just reply balik je yang kita email sebelum ni kat bawah tu je. So dia akan sampailah dekat ceramah tu balik. So tajuk dia dia punya perkara ucapan penghargaan dan terima kasih kerana menjadi penceramah bagi program bla bla bla. Okey, berujukan yang tolak 7 tu, rujuk balik nanti. Okey, Assalamualaikum Tuan. Yang ni ayat dia dah lain lah, macam tak ada lah ketetapan berikut ke program ni akan diadakan tu, tak ada lah sebab program dah selesai kan. So yang ni pun just nak cakap terima kasih dan penghargaan je dekat penceramah tu. So ayat dia, Persatuan Pengurusan Pendidikan ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan Tuan sebagai penceramah jemputan bagi program bla 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 yang telah diadakan pada bla 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 bla. Okey, ayat yang ketiga, program yang dijalankan tersebut telah telah mencapai objektif ke apa ke kan, beritalah kesan yang program tu, nak macam beritahu dia kata program tu memang berhasil lah. Macam kita betul-betul menghargai lah dia sebagai penceramah untuk program tu. Okey, kemudian oleh itu diharapkan agar kerjasama antara pihak kami dan Tuan dapat diadakan lagi pada masa akan datang. Okay, kita pun kenalah berbahasa basi yang cakap harap next time boleh lagi jemput ke kan. Kata je lah. Pihak kami telah lampikan sijil penghargaan sebagai tanda penghargaan dan atas sumbangan Tuan. Okay, kerjasama dan sokongan Tuan dalam membantu menjayakan program tersebut amatlah dihargai. Sekian slogan saya yang menjalankan amanah pengarah program lagi. Dan footer UM ya, tu sahaja. Okey, apa ni? Oh, ada lagi bawah ni. Okey, jap. Itu settle pasal jenis-jenis email. So Izzah dah terangkan jenis-jenis email yang kebiasaannya digunakan lah untuk sesuatu program tu. Tapi macam Izzah cakap, tak semua program guna semua email-email tu. Macam ada program yang dia tak pakai langsung jenis-jenis email tu kan. Ada program yang dia just ceramah saja. Ada program yang dia perlukan email penajaan. Dia berbeza untuk setiap program lah. So tengok balik kepada kesesuaian program masing-masing. Okey, ini Izzah nak terangkan sikit. Mari kita masuk sikit lagi. Izzah nak terangkan sikit tentang panggilan dalam surat, dalam email. Okey, contoh kalau orang yang kita nak emailkan tu adalah lelaki dan jawatan dia kita tak tahu kan. Kita tak tahu dia ni mungkin dia cikgu ke apa, dia bukan yang ada pangkat lah macam doktor apa semua tu. Kita gunakan Tuan dekat atas tu. Kalau dia perempuan, kita tahu jantina dia perempuan, orang yang kita nak email ni adalah perempuan. Tapi dia pun bukanlah doktor, bukanlah ada pangkat doktor, profesor apa semua tu, kita letak puan. Jangan letak cik sebab tak formal cik tu. Dia letak puan, tak kisah dia kahwin ke, dia tak kahwin lagi ke, letak je puan. Kalau kita tak tahu dia ni jantina lelaki ke perempuan dan kita tak tahu dia ni jawatan apa kan, kita letak Tuan/puan. Sebab kita tak tahu jantina dia apa. Contoh kita nak email dekat organisasi mana-mana kan, so kita tak tahu yang nak terima tu lelaki ke perempuan kan, so Tuan/puan. Kemudian kalau orang yang kita nak email tu jawatannya doktor, profesor, so kita letak yang berusaha doktor, yang berusaha profesor, prof. Okey, kemudian contoh kalau kita nak email dekat senior atau junior, contoh macam kalau kita nak panggil alumni lah, alumni persatuan alumni UUM, kita guna saudara kalau dia lelaki, kalau dia perempuan saudari. Kalau kita tak tahu jantina dia, tak sure dia ni jantina apa, saudara atau I. Tak payah tulis saudara, saudari, just tulis saudara/I saja. Ringkas lebih baik. Okey, kalau tengok kat sini kan, dia ada panggilan belah atas, ada panggilan belah bawah. Panggilan belah atas ni yang kita cakap, yang ni, ni kat sini. Yang ni panggilan belah atas, Tuan.
Dia cuma beza kat sini je, dekat doktor ni. Okay, kalau doktor ni panggilan belah atas, kita tulis terus yang berusaha doktor. Tapi kalau tengok kat sini kan, panggilan belah bawah dalam perenggan, kita singkatkan dia jadi YBRS titik doktor. Yang ni dekat sini. Contoh. Tak payahlah, bawah je. Okey, contohnya dalam perenggan lah. Contoh, terima kasih di atas sumbangan yang berusaha doktor. YBRS tu yang singkat tadi tu, kita letak dalam perenggan. Kalau yang berusaha doktor yang tulis sebiji-sebiji tu dekat atas ni, selepas Assalamualaikum. Tapi yang singkat tadi tu, YBRS tu dekat dalam perenggan. Nah, kita singkatkan dia. Kat situ je yang berubah. Yang lain sama je, tuan-puan. Sama je. Ni. Okay. Secara ringkas, nanti follow up balik kat sini. Nanti Izzah send kat group WhatsApp. Okay, yang ni Izzah just letak balik kat sini ringkasan dia untuk lagi nampak kan. Email mohon CV ni, email yang penceramah tu tak sure lagi nak jadi kita punya speaker atau tak. Yang ni just apa perlu sertakan tentative program. Kalau jemputan penceramah yang dah confirm tadi tu, apa yang kita kena buat sama, sertakan surat kelulusan program, tentative program, borang kehadiran jawapan. Yang ni just secara kata apa, nak bagi lagi nampak lah dalam perenggan, dalam kotak macam ni. So nanti bolehlah rujuk balik. Contoh kalau aku nak buat surat jemputan penceramah dan dia pun dah confirm nak jadi aku punya penceramah, so apa yang aku kena attach sekali? Dokumen kelulusan program, tentative program dengan borang kehadiran jawapan. Macam tu. Contoh macam tu lah. So nanti prepare lah, buatlah tentative program, borang kehadiran jawapan ni, buatlah. Benda-benda ni template dia ada, just sampai edit je nanti mengikut program masing-masing. Okay, 9.44 dah. Okay, tamatlah untuk jenis-jenis email. Banyak kan jenis email? Tapi tak semua pun akan guna nanti, depends on program masing-masing. Okay, Izzah akan stop sharing yang ni. Ada soalan ke? Tak ada soalan. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, kita nak proceed ke next agenda dulu. Sebab masa pun semakin mencemburui kita. Okay, Hazirah boleh ready untuk share slide yang terakhir tadi? Okay, next. Okay, ni dah habis dah jenis email. Ini macam kita masuk hal-hal lain lah. Okay, macam tadi kan Izzah cakap kalau macam hampa buat email jemputan mesyuarat tu, CC letak email pendidik punya MT. So kat sini Izzah sertakan email MT pendidik, presiden, timbalan presiden, setiausaha dan juga bendahari. So nanti kalau hampa nak buat tu just letak dekat Word tu email-email kami ni supaya hampa tahu lah yang kami pun akan dapat juga email tu. Okay, yang bawah tu Izzah sertakan email-email rasmi yang nak panggil penceramah apa semua tu kan, kena CC Dr. Fairuz dengan Puan Janah. Okay, yang ni memang setiap surat yang kod rujukan dia A-7 tu dia akan CC kepada dua insan ni lah, Muhammad Fairuz dan juga Nur Janah ni. Okay, kalau mesyuarat tak perlu CC dekat Dr. Fairuz dan Puan Janah. Okay, next slide Hazirah. Okay, ni dah last ni. Okay, setiap usaha perlu menghantar email-email yang berkaitan kepada Izzah terlebih dahulu untuk Izzah semak. So Izzah tak mahu nanti hampa memandai-mandai, hampa rangkang-rangkang buat, hampa tuai email sendiri, guna email hampa. Itu adalah satu kesalahan. Jadi bila hampa dah siap mengedit, merangka dalam Word tu, send dulu dekat Izzah supaya Izzah akan check dulu betul ke tak nombor rujukan dia ni, ayat dia ni, kata panggilan dia ni, apa sign apa semua tu, kedudukan, format, slogan semua tu betul ke tak. Bagi Izzah check dulu, jangan memandai-mandai. Sekali tiba-tiba WhatsApp Izzah cakap dah email dekat penceramah, guna email sendiri pula tu, email sendiri tu pula nama pelik-pelik. Jangan memandai-mandai, sebab segala jenis email-email tu akan di-email menggunakan email rasmi kelab sahaja. Jadi send dekat Izzah
Izzah akan semak dulu. Kalau Izzah cakap ni tak kena, Izzah akan minta perbaiki. So bila dah okey, Izzah akan emailkan dekat penceramah tu. Sebab Izzah pegang email rasmi kelab, so Izzah yang akan emailkan. Kemudian kalau terdapat perubahan pada program masing-masing, contoh nak ubah penceramah pula dah kan. Ni kalau paperwork hampa dah lulus semua tu lah. Macam paperwork dah lulus, apa semua dah approve dah dekat portal tu, tiba-tiba nak ubah penceramah pula sebab penceramah tu tak dapat hadir ke, penceramah tu last minute tarik diri ke, so terpaksa ubah penceramah. Okey, yang tu dia akan ada next prosedur dia. Jadi maklumkan kepada Izzah secepat mungkin untuk kita buat tindakan selanjutnya pula. Okey. Okey, next slide Hazirah. Okey, ni kita dah sampai kepada pengakhiran ya. Mungkin yang join malam ni mungkin ada yang macam tenganga, mungkin ada yang macam tak faham apa yang terjadi, mungkin ada yang macam blur-blur lagi. Okey, benda tu biasa, basic, sangat biasalah. Kalau sebab benda ni benda yang baru kita belajar. Okey, kalau macam baru hari ni terus macam macam tu dah faham tu macam alhamdulillah lah, tapi macam akan ada jugalah mungkin hampa akan rasa blur-blur tu sikit kan. Tapi tak apa, itulah normal. Nanti di kemudian hari kalau rasa macam tak faham, boleh je tanya dalam grup, boleh dalam PM tepi pun boleh. So it's going to be hard, but hard does not mean impossible. Mungkin benda ni susah, mungkin benda ni nampak berat, tapi tak mustahil pun. Kita boleh buat sebenarnya. And whatever you do, always give 100%. Okay, unless you are donating blood. Kalau derma darah je kita takkan bagi 100%. Tapi kita nak buat sesuatu kerja, kita nak jadi SU ni, kena bagi seluruh jiwa raga 100%, 100%. Kena ada passion tu. Kalau macam tak ada jiwa nak buat kerja-kerja SU, memang kita akan buat dalam keadaan yang macam halai-balai, macam tak bersemangat. Hasil dia pun mungkin tak perfect mana pun. So cintalah kepada kerja yang anda buat sekarang ni. Cubalah sehabis mampu buat yang terbaik. Sebab yang susah tu lah sebenarnya yang akan jadi manisnya nanti. Wah. Kemudian never stop learning, because life never stop teaching. Kita ni kita dah berjaya nanti pun, kita ni tak akan pernah lari daripada belajar. Sebab kita sepanjang kehidupan kita ni, kita sentiasa belajar. Sekarang ni kita belajar. Unless Izzah pun yang sekarang ni SU pendidik, masih lagi belajar untuk menjadi SU. Jadi hidup ni tak akan pernah berhenti daripada belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, sebab kita ni tak akan pernah berhenti untuk pengajaran tu. Kita akan sentiasa dapat, setiap hari kita akan dapat ilmu-ilmu baru. So kita kena sentiasa, orang kata, bersedia untuk terima ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru, dan tak putus asa lah untuk terus maju ke hadapan. Okey, rasanya itu saja untuk malam ni. Sekarang jam pun dah 9.50. Sepatutnya macam training ni boleh buat 2 hari sebenarnya, tapi Izzah buat dalam 1 hari. Mungkin kalau hampa semua rasa terkejut dengan segala apa yang dapat malam ni, tu minta maaf. Kalau macam rasa macam banyak orang macam blur-blur lagi, kita boleh fikir untuk buat mungkin series yang kedua nanti ke, kan, untuk Izzah terangkan lagi sekali. Mungkin boleh, sebab hampa join ni tak rugi, terbagi merit. So jangan risau. So itu sahaja untuk malam ni. Ada apa-apa persoalan tak daripada SU, pengarah ke, untuk sepanjang apa yang kita terima? Assalamualaikum Izzah. Waalaikumsalam. Okey, Izzah ni Kak Natu bukan nak tanya, tapi just nak bagi tahu untuk program Irma, you donate, you buy we donate, sorry. Untuk program tu collab dengan 5 universiti yang lain, which is USM adalah kita punya penganjur utama. Jadi hari tu ada 5 SU yang mewakili 5 universiti. Jadi, tapi setiap SU
Jangan nak cakap. Sekejap, blank. Hari tu dah ada macam brief tentang program ni dan tugas-tugas SU. Dan Kak Nata ada tanya, untuk program ni mungkin dia hanya ada minit mesyuarat sahaja. Dia tak ada email panggilan mesyuarat. Sebabnya tak tahu lagi akses kepada email tu, email rasmi dah ada untuk program tu, tapi akses tu tak tahu lagi siapa yang pegang. Setakat ni Irma pegang dengan ketua pengarah je lah yang pegang, yang saya tahulah. Jadi untuk SU ni tak tahu lagi dapat akses kepada email tu ke ataupun tak dapat. Jadi mungkin nanti kalau Kak Nata hantar, just hantar minit je lah. Lepas tu tak apa. Lepas tu sebelum ni dah ada satu program. Tapi sebab dah ada satu program, dah ada satu meeting. Tapi sebab meeting tu dia macam mana? Sebab sebelum meeting tu, masa time buat meeting tu sebenarnya sampai sekarang tak dapat lagi akses kepada email. Dan format minit mesyuarat pun tak dapat lagi. Jadi mungkinlah kot the next meeting baru Kak Nata akan hantar minit. Tapi tu kena bincang balik lah, sebab dia minta dengan 5, sebab dia berkait dengan 5 universiti lain kan, jadi takut ada redundant apa semua. Nanti apa-apa saya inform. Thank you, itu saja. Okay, terima kasih Kak Nata atas makluman. Kalau macam tu tak apalah, kalau macam dari penganjur utama tu sendiri dia cakap dia pun buat minit je kan, it's okay, tak apa. Cuma nanti kalau andai katalah kan dari UUM, AJK UUM ni buat meeting antara AJK UUM sahaja, yang tu baru kita macam ikut kita punya prosedur UUM atau prosedur UUM. Okay, baik. Kak Nata. Baik, terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih juga. Siapa yang masih ada ni? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. So Iza assume as tak ada soalan. Iza assume as tak ada soalan. Cumanya kalau nanti ada apa-apa nak ditanya, just boleh PM tepi dan juga boleh tanya dalam grup juga. Okay, thank you Hazira start sharing. Okay, untuk last ni boleh tak Iza nak minta semua untuk kita bergambar sekejap untuk kita, sebab ni kan program nak pergi merit kan, so dia macam Iza